Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Baik, insya-Allah hari ini kita masuk ayat 11 surah Al-Mulk. Jadi sebelum tu kita tengok ayat yang sebelum yang kita telah bacakan, iaitu ayat ke-10 daripada surah Al-Mulk ni, tentang penyesalan orang-orang kafir, orang-orang ingkar kepada Allah ini, dengan mereka nyatakan apa dia? Lau tu harapan. Kalau kan, lau kunna nasma'u. Jadi lau menunjukkan kalau. Itu huruf tu fungsi dia sebenarnya syarat. Jadi syarat, kalau banyak dalam Quran kadang lau lau kana khairan la sabaquna ilaih, contohnya kata kalaulah itu lebih baik pastilah. Contoh tu surah Al-Ahqaf. Al-Ahqaf ayat yang ke Al-Ahqaf, buka surah 46. Ayat ayat 11. Surah 46 ayat 11 kan, lau. Ini surah 49 ayat 46 ayat 11, bukan 49. 46. Al-Ahqaf. Dalam ayat ni penyataan daripada orang-orang kafir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dapat tengok ayat tu? Muka surat apa? 503. Suara dengar sampai belakang. Okey. Wa qala allazina kafaru lil ladzina amanu law kana khairan ma sabaquna ilaih. Kata orang-orang kafir, orang ingkar kepada orang-orang yang beriman, kalaulah yang mereka beriman tadi itu baik, ma sabaquna ilaih, tentulah kami dulu dah buat. Tentulah kami dah buat dulu benda tu. Wa izlam yahtadu bihi fasayaquluna hadza ifkun qadim. Dan akhirnya wa izlam, ketika mereka tidak mendapat petunjuk Quran itu, lalu mereka berkata ini adalah satu tipu daya, satu perkara yang direka-reka oleh Nabi. Jadi ini lau yang digunakan untuk apa dia? Menyatakan ni syarat lau ni. Kalaulah perkara itu baik dulu, kami dah buat dulu dah, lama dah. Samalah macam ayat yang kita baca ni. Kalaulah dulu kami sedar apa yang kami nampak sekarang depan mata ni, pasti kamu dah lama fikir dah.
Ini sebab tu dia kata ini harapan yang tidak boleh mungkin dikembalikan sebab ada kana, laukana. Dalam ayat yang surah Al-Mulk yang kita baca apa dah? Laukun. Nah, ni lauka. Nah, ni menunjukkan apa? Dulu. Kana tu, kunna tu dulu. Kalaulah ni, jadi dalam ayat yang kita baca ni 46 sebelah ni, laukana, kalaulah dulunya benda tu yang kamu kata ni, kami dah tahu dulu dah. Seolah-olah macam itulah. Kami dah tahu dah cerita benda ni. Dulu pun ada orang cakap macam ni lah. Tapi kalau dulu pun kami dengar, boleh dulu kami dengar benda ni lah. Kami tahu baik, kami buat dulu dah. Faham tak? Macam tu. Jadi, itu orang kafir ketika dunia ni. Alasan. Ramai tak kita macam tu? Dia tak ada jawapan kan? Alah, ni apa ni, nasihat ni saya dah dengar dulu dah. Tapi kurang apa? Sebenarnya tak sesuai ni, tak sesuai. Kalau tidak, kami dah dulu lah. Saya dah makan garam dulu dah. Tak kena. Kita kena buat lain. Macam itulah fikiran orang-orang yang ingkar. Tapi ketika di akhirat, mereka cakap benda lebih kurang sama. Tapi tengok apa dia kata. Kalau kami fikir. Ketika mereka cakap ni, mereka fikir tak? Maknanya dia tak fikir. Maknanya ketika mereka cakap, mereka tak fikir. Dan ketika di akhirat, baru dia mengaku apa? Dulu kami cakap tak pakai otak. Betul tak? Dulu kami rupanya cakap tak pakai otak. Dia kata, lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Begitulah. Kenapa akhirnya mereka mengaku? Ini Allah nak katakan. Lalu fa'tarafu bizambihim. Lalu akhirnya mereka pun mengaku. Okey, ni cuba terjemahkan. Fa ni akhirnya. Akhirnya, maka lalu maka pun boleh. Iktarafu apa? Iktiraf kan? Kita kata iktiraf. Mereka buat satu pengiktirafan, pengakuan. Jadi telah mengiktiraf oleh mereka bizambihim. Zambi ni kalau banyak dosa apa? Jadi kalau satu dosa zanbun kalau banyak dosa zunubun. Zanbun, zunubun. Jadi dalam ayat ni maknanya mereka mengaku satu dosa ke banyak dosa? Sebab dia tak kata zunubun, zanbun je. Macam mana? Jadi bila dia ada macam ni, ada him, ni nama dia mudhaf ilaih. Kan? Mereka akui dosa mereka. Kenapa tak sebut zunubihim? Jadi bila jumpa mudhaf ilaih ni maknanya menunjukkan juga jamak. Jadi sebagai ya'ummu, sebut ya'ummu lil jami' ya. Ya'ummu ni dia menjadi umum, diumumkan sebagai al-jami', jamak. Al-jami'. Jadi dia juga adalah jamak. Apa beza dia? Maknanya beza dia setiap satu dalam merangkumi kesemua. Ya'ummu lil jami', lil. Ya'ummu lil jami'. Dia menjadi jamak secara umum. Dia merangkumi makna keseluruhan tapi bukan secara khusus tapi secara umumnya. Umumnya menunjukkan keseluruhan. Walaupun ini menunjukkan satu. Ini menunjuk satu kan? Tapi sebenarnya menunjukkan semua jenis dosa dia. Kenapa? Sebab setiap dosa dia satu, ini memang saya buat. Ini pun saya buat. Ini pun saya buat. Ini pun saya buat. Ini pun saya buat. Semuanya dia tak ada boleh nafikan setiap satu dosa. Maknanya banyak dosa. Semua yang dia buat. Itu satulah. Kemudian fasuhkan. Lalu dia mengaku setiap satu daripada semua dosa. Macam tu terjemahan dia. Boleh? Sekali lagi
Lalu dia mengiktiraf, mengakui apa dia? Mereka. Lalu mereka orang kafir ni mengakui apa? Setiap satu daripada semua dosa bagi mereka. Faham? Kalau kita kat mahkamah kan, banyak salah semuanya, tapi bila nak sabitkan tak mengaku kan. Ni bukan saya punya. Tak ada bukti lagi. Tapi ada satu tu, okey ni memang tak boleh buat apa dah. Tapi yang lain, ni bukan saya, jadi boleh tersabit tak? Oh, tak cukup lagi lah maknanya. Nak dikaitkan kan. Dia boleh macam-macam, dia boleh lari lagi. Boleh pusing kat mana sini-sini. Tapi ni nampak apa? Semua yang dituduhkan, pertuduhan, semuanya selesai. Tak ada satu pun pertuduhan yang tak boleh disabitkan kepada dia. Faham? Banyak. Jadi itulah mahkamah kat sini lah. Nanti kita tengok macam kenapa begitu. Okey, fasuhqan. Lalu dua kali Pertama iktiraf. Maka pertama iktiraf dosa. Lalu apa? Suhqan apa? Suhqan ni makna suhqan pertama dia makna dia macam ni. Ada satu makna suhqan ni. Suhqan haqahumullahu suhqan. Sebenarnya ada yang ini depan dia. Fa'ashaqahumullahu suhqan. Faham? Suhqan ni maknanya apa? Hancur. Binasa, hancur juga makna dia. Lalu telah membaham. Telah menghancurkan oleh ia akan mereka oleh Allah dengan sehancur-hancurnya. Itu makna dia pertama. Okey. Telah menghancurkan oleh dia. Siapa yang hancurkan? Allah menghancurkan mereka. Suhqan ni mafhum mutlak. Menunjukkan dengan sesungguh-sungguh kehancuran. Itu yang pertamalah. Yang kedua makna dia fabu'dan. Fabu'dan rahmatillah. Maka jauhlah daripada rahmat Allah. Makna suhqan ni bu'dan an rahmatillah. Jauh daripada rahmat Allah. Jauh. Tak ada selamat bagi kamu lah. Dua makna lah. Dalam hadis Nabi sebut, ketika orang nak pergi telaga Nabi, lalu ada dikhabarkan kepada Nabi. Nabi masa tu halumma Nabi kata, mari semua, mari umat-umat aku, mari minum air. Semua dahaga ni, semua dahaga kan. Jalan jauh, lama, dahaga nak minum air. Dan minum air tu tak akan dahaga sampai bila-bila. Tu harapan besarlah manusia ketika tu. Ini je sumber minuman yang dia ada. Semua pergi je. Lalu ada perkhabaran kepada Nabi, iaitu malaikat datang Nabi. Nanti dulu. Mereka telah apa dia? Baddalu ba'daka, iaitu mereka telah ganti sesudah engkau ajaran engkau. Solat kan? Mereka pun solat, engkau ajar mereka solat, tapi mereka ganti solat dengan cara-cara mereka solat, bukan yang engkau ajar solat. Contoh, puasa, mereka puasa tapi mereka ganti puasa yang mereka sendiri, bukan puasa yang engkau ajar mereka puasa. Haji, mereka pun buat haji tapi mereka ganti haji mereka sendiri, bukan haji yang engkau ajar mereka haji. Faham? Semua mereka dah tukar, ubah. Bukan lagi yang macam Nabi suruh. Maka Nabi ketika tu ubah. Sebelum ni dia kata halumma apa? Halumma ni maknanya mari. Apa dia? Invite lah, datang. Jemput datang. Mari. Tiba-tiba Nabi tukar apa? Lepas dia cakap itu suhqan.
Apa makna? Pergi jauh, pergi berambus. Dia tak boleh minum. Sebab apa? Dia bukan umat Nabi, dia umat orang yang ajar dia tu buat benda tu lah. Faham? Jadi kena pastikan, kena jaga. Ini hadis yang menakutkan. Sahabat takut, bimbang. Hadis ni. Kalau ya. Ustaz, kalau kata bagi satu contoh lah, bagi jelas sikit. Apa contoh? Yang menyebabkan dihalau daripada telaga. Contoh dalam bab apa? Ya. Contoh bab apa? Siapa ada soalan? Okey. Sekarang ni saya kata tadi solat, tapi solat ini rukun Islam contoh kan? Semua ada kan? Masa hidup kan? Masa hidup. Tapi bukan yang diajar Nabi. Hatta sampaikan syahadah pun. Syahadah Nabi ajar macam ni, tapi dia ubah syahadah, ditambah ke syahadah, ada tak berlaku dah? Ada juga. Cara baca Quran ni, apa Nabi ajar nak baca Quran? Nabi ajar kita baca Quran. Allah ajar kita suruh baca Quran. Apa tujuan Quran dibaca? Apa dia? Yang paling bahaya sekarang ni, yang semua mesti Quran. Kan? Sebab Nabi yang nombor satu Nabi bawa adalah Quran kan? Okey, Quran ni kitab apa? Untuk apa di Quran ni? Tujuh. Sebagai petunjuk, perlembagaan. Lagi? Tujuan Quran turun? Tujuan Quran turun untuk? Quran untuk diamalkan ke untuk dibaca? Dibaca? Lagi? Diamalkan? Ataupun macam mana nak amalkan? Baca tanpa berfikir ke baca dan fikir? Supaya dapat amal. Kena fikir kan? Quran kita ni kita yang perlu dibaca untuk difikirkan. Okey, jadi Quran turun, tujuan dia satu apa? Apa dalil dia? Ada tak? Kita biasa baca ni 3829 kan? Surah 38 ayat 29 kan? Surah 38 ayat 29. Jadi inilah tujuan kelas ni dibuka pun. Ayat ni lah. Kelas kita ni bukan ajar jilid ke jilid tu tak, tapi ajak berfikir satu ayat per satu ayat kan. Bukan saya seorang fikir, sama-sama fikir tak selama kita datang kelas ni. Ini Quran turun itulah. Ajak manusia untuk sama-sama fikir. Ayat 29. Surah Sad. Sad ayat 29. Surah 455. Jumpa? Ayat 29. Okey, kitabun anzalnahu ilaika. Maknanya kitab tu Allah kami turunkan kepada Muhammad. Engkau Muhammad kan? Okey, jadi Nabi Muhammad buat apa? Nabi Muhammad pun baca kitab tu lah. Sampaikan kitab tu kepada kitab ni penuh dengan berkat. Kitab yang penuh dengan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, penuh dengan keberkatan. Kemudian liyadabbaru ayati. Ada tak sebut Nabi sampaikan kitab? Ayat mana ada? Sebab apa kitab ni turun kepada Nabi Muhammad dan Nabi buat kerja dia? Nabi buat apa? Dalam surah Yasin kan ada turun. Ada apa? Ada tak ayat surah Yasin? Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum. Untuk tu Quran turun. Quran turun untuk memberi tunzira. Apa tunzira? Quran turun untuk memberi ni. Surah Yasin ayat berapa? Ayat 6. Litun. Ayat ni sangat rapat dengan kita kan? Litunzira qauman kan? Qauman lagi
Ma unzira. Aba uhum. Lalu fahum fahum wafilun. Ini sebab jelas kenapa Quran turun, dan kita sekarang ni bawa Quran dengan sebab jelas ni. Apa Quran turun? Tadi Quran turun kat Nabi kan, penuh dengan keberkatan. Maksudnya sebelum liyad dabbaru, sebelum pergi liyad dabbaru tu, ayat ni dulu. Ni Quran turun juga. Kenapa Quran turun kat Nabi? Allah kata, litunzira, Quran ni aku turun pada engkau supaya engkau apa ni? Tunzira apa? Memberi. Ni nama dia inzar. Inzar, bahasa Arab dia inzarun. Inzar ni, jadi berita ni, beritahu, pemberitahuan. Inzar ni pemberitahuan. Pemberitahuan ada dua cara. Kita pun cara beritahu pun ada dua, betul tak? Ibu cara beritahu kat anak dia, jangan keluar rumah. Itu beritahu je kan? Jangan keluar rumah. Itu nama dia inzar tak? Hari ni jangan keluar rumah. Itu inzar ke bukan? Inzar. Cikgu? Ji? Cikgu? Kalau kita kata, hari ni jangan keluar. Itu inzar ke bukan? Inzar tak? Sampai tak sampai masuk inzar? Belum. Jangan keluar rumah, nanti kena tangkap pencuri. Inzar. Itu inzar. Peringatan bersama dengan ancaman. Itu nama dia inzar. Faham? Ada satu lagi. Apa dia? Buat kerja sekolah. Itu je. Itu inzar. Itu apa pula? Itu biasa je, peringatan biasa kan? Buat kerja sekolah, nanti ibu belikan mainan. Itu apa? Itu bukan inzar, tapi apa? Dia bersih. Itu nama dia apa dia? Bashir. Dua jenis dalam Quran, dua jenis ni je. Inna arsalnaka linnasi basyiran wa nazir. Nabi datang dua benda je dia bawa. Kalau tak ada dua benda ni, maknanya itu bukan Quran. Mana-mana ayat Quran dia mesti ada dua benda ni. Satu ingatan ni berupa ancaman, satu berita gembira. Ancaman ke berita gembira? Setiap ayat Quran kalau kita baca, kalau orang yang berfikir yang tadabbur, dia akan tahu ini berita gembira untuk dia, ini ancaman untuk dia, ini berita gembira untuk dia, ini ancaman untuk dia. Semua macam tu. Itulah dua elemen Quran. Selama ni kita baca Quran, dan kita pun kan pernah tak bagi dua elemen ni? Sama ada kita baca kat diri kita sendiri ataupun kita sampaikan kat orang. Pernah tak sampai ni? Maknanya sampai tak Quran pada kita? Sampai ke? Tak sampai lah. Sebab Quran mesti dua benda ni. Faham? Setiap ayat mesti dua benda ni. Okey, kita kata Bismillahirrahmanirrahim, kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu mana satu? Bashir. Apa sebab? Segala puji bagi Allah, Tuhan sekian alam. Bashir tak untuk kita? Ini satu berita gembira. Bayangkan kalau orang lain tu, Tuhan dia patung tu, dapat tak bagi kebaikan kat dia? Tak dapat. Kita untung sebab kita punya Tuhan adalah Tuhan sekalian alam. Berita gembira untuk manusia kan? Last sekali, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Itu Bashir ke Nazir? Bashir ke Nazir? Boleh tak dia dua-dua? Dua-dua boleh Kalau kita orang tu baca dia banyak dosa kan? Dia banyak dosa tapi dia Maliki Yaumiddin. Ulama, dia rasa tak? Kalau dia rasa itu Nazir, dia akan stop tak dosa dia? Dia akan stop tak? Akan stop. Dia tahu Allah itu Malik bagi hari pembalasan. Habis nanti dia habis. Dia akan stop buat dosa dia. Jadi itu sebagai ancaman untuk diri dia. Bagi orang yang ni buat kebaikan dan dia rasa semua orang tak hargai dia, putus asa, dia baca Maliki Yaumiddin. Itu Bashir ke Nazir? Bashir untuk dia sebab dia tahu ada Allah yang akan kira nanti. Jangan bimbang lah, pasti ada. Selesai punya. Nampak tak? Setiap ayat Quran ada dua benda ni. Kita je kena tak fikir. Jadi tujuan Quran turun itulah dia. Nampak tak? Ini pun bahaya juga. Jadi kita buat tak macam Nabi suruh buat ni? Quran je. Kita payah buka benda besar yang lain. Jadi ni tujuan pertama ni. Untuk engkau memberi ancaman. Tengok.
ancaman yang menakutkan ni sesuai untuk siapa? Untuk kaum yang apa? Ma'un zira. Apa ni? Tidak pernah dapat ancaman kaum ni. Siapa yang tak pernah? Nenek moyang dia tak pernah. Apatah lagi dia lah. Nenek moyang dia pun memang tak ada ancaman dah. Tak pernah orang tegur. Sampailah nenek moyang dia punya salah pun nenek moyang dia pun tak tegur. Mak bapak dia pun buat hirau saja. Maka akhirnya apa berlaku pada manusia? Fahum. Inilah punca manusia lalai. Jadi kalau kita berterusan je, biar je kita je belajar Quran, tak suruh orang belajar, sebenarnya orang tu sedang dia ni akibat buruk, lalai. Okey. Jadi ni tujuan Quran turun. Jadi kita kena bawa ni. Sebab bila manusia tak diberi ni, kita kena beritahu. Cara nak beritahu macam mana? Macam mana cara nak beritahu? Kena ikutlah cikgu. Orang-orang yang ada autoriti ni kan, dia kena cari usaha satu usaha juga. Kami pun dengan cara kita lah kan. Macam mana? Masukkan peringatan ni dalam kita punya pengajaran juga. Sebab tu kena tahu sikit sebanyak tentang apa yang Allah firman dalam Quran ni, supaya di sekolah cikgu boleh secara santai sampaikan ayat Quran. Sebab kita tak pernah sampai idea yang Allah bagi, tapi kita sampai pada pelajar idea yang manusia punya. Idea manusia tak sampai ke langit, idea Tuhan pasti meningkat ke langit. Betul tak? Kita kena belajar idea-idea pencipta, bukan idea-idea makhluk yang dicipta. Idea makhluk dicipta ni sampai bawah aja, dia tak ke mana perginya. Idea pencipta yang paling kita kena bawa masuk dalam pendidikan. Kan? Betul tak? Jadi kena ada usaha tu supaya sampai. Okey. Jadi sekarang sampai mana tadi kita? Ini soalan tadi. Soalan tadi yang menyebabkan tak boleh dapat minum telaga tu. Okey. Jadi yang menyebabkan tak boleh dapat minum telaga tu sebab pertama apa? Ada ilmu tak ni? Beramal tanpa ilmu lah. Beramal tanpa ilmu ni. Golongan yang tidak diberi ancaman, peringatan nenek moyang mereka ni. Ni siapa? Ni anak cucu Nabi Ismail. Faham? Dia buat haji tak? Dia buat haji tak dulu? Ibadah haji ni yang kita buat ni 1400 tahun dah kan berlaku kan? Sebelum kita buat, sebelum kita tahu Nabi betulkan haji ni, dah berapa lama dah berlaku ibadah haji? Kalau dalam kitab sirah dah 2000 tahun dah haji tu berlaku. Orang pergi Mekah tu dah hampir 2000 tahun sebelum kita buat ni. Dah biasa dah, semua pelosok dunia memang pergi ke situ. Bermula daripada Nabi Ibrahim lagi, Nabi Allah suruh istiharkan kan, semua akan datang. Memang. Jadi mereka, kalau kita Abu Jahal, Abu Lahab lebih banyak buat haji daripada kita. Kan? Dan lebih banyak cium kelambu Kaabah tu, Hajar Aswad tu lebih banyak dicium daripada kita. Kan? Tapi apa masalah dia? Masalahnya dia buat haji tapi bukan yang macam Nabi dia ajar. Kan? Kenapa? Sebab tak ada ni yang orang yang jaga SOP. Cuba kalau kat office kan, bos dah bagi peraturan kan. Lepas tu bos tu lama sangat dia dia outstation Dia outstation, dia biar je. Dia tak pun assign pun orang untuk teruskan SOP tu. Apa berlaku? Rosak tak? Rosak ke tak rosak? Office kecil je, pekerja mungkin 100 je. Rosak tak? Baru 100 pekerja pun kan. Tapi kalau bos tu tinggal dan tak assign siapa-siapa pun, diorang akhirnya keluar masuk office, ikut tak SOP? Baru benda kecil. Ini ni satu dunia ni, tapi tak ada satu pun beritahu ikut SOP. Apa jadi? Rosak ke tak rosak? Lagi kemungkinan rosak besar lah. Melayu dengan cara Islam Melayunya. Kan? Macam itulah. Itu nama dia bid'ah akhirnya berlaku. Faham? Ikut solat, ikut cara Melayu, bukan cara Nabi ajar. Faham? Ini masalah kena betulkan. Banyak ajaran lah. Saya nak spesifikkan, Haji bagi contoh. Apa je? Yang Ustaz tak baca lagi 38-29. Ni okey ni satu lagi. Jadi 38-29 ni pertama cara Quran turun. Pertama kefahaman tentang Quran dulu. Apa tujuan Quran turun? Balik ni untuk beri peringatan. Cara manusia dapat menjadikan Quran tu peringatan ni dengan berkesan pada manusia. Pertama dia sendiri mesti apa?
tadabbur ayat Quran. Sebelum kita nak bagi orang peringatan dan berkesan, macam mana lagi kita nak bagi, kita pun tak faham. Kita pun tak pernah tadabbur. Kita baca ayat ni pun apa benda nak cakap ni? Macam mana kita nak bagi berkesan? Tak dapat. Akhirnya apa berlaku? Quran ni pun dibaca sajalah. Terjemahan ambil, baca, okey habis. Tak ada apa-apa cara berfikir, mengajak fikir, tak ada. Sebab tak berani satu kan. Lepas tu tak yakin dengan diri sendiri satu. Habislah. Faham? Sebab tu ni Quran, tujuan Quran turun, Allah kata Quran yang penuh berkat diturunkan kepada Nabi Muhammad dan Nabi sampaikan sebagai peringatan, sama ada baik atau baik yang buruk, ancaman kepada orang yang ingkar, dan berita baik untuk orang yang mahu beriman. Dan syarat dia, mereka kena buat apa? Mereka mesti tadabbur. Tadabbur ni maknanya berfikir, merenung dengan sungguh diteliti dan dalam, sampailah dia tahu apa maksud Allah nak dia buat, apa Allah nak dia buat, dan dia dapat buat. Itu nama dia tadabbur. Kalau kita, bos kita bagi satu, kita buat mesyuarat, apa orang kata, buat brainstorming kalau cikgu kan buat idea untuk sekolah ni, interaktif sekolah yang ni kan. Jadi dia kena buat apa? Kan brainstorm kan, semua kena bagikan satu idea bernas dia. Jadi daripada satu idea, siapa punya idea? Bos dia punya idea. Akhirnya pekerja dia semua mentadabbur tak? Mentadabbur kan, jadi satu kan. Ini pencipta kita ni. Kita ambil pusing majikan kita punya cakap tu kan, bersungguh kan. Kita pernah tak ambil pusing pencipta majikan kita tu punya ayat ni dengan bersungguh? Pernah? Mana lagi hebat? Yang bagi gaji tu ke yang bagi rezeki ni? Jadi macam mana cakap dia selama ni, kita ambil pusing sungguh kan. Oh patut siap, okey ni assign macam-macam kan. Yang ni pernah tak kita buat macam tu? Berapa banyak ayat dia kita baca? Ada tak satu ayat yang kita menyebabkan kita ambil pusing, akhirnya jom kita assign, awak pergi sana, pergi bagi tahu ayat ni, ada tak? Betul tak? Betul tak saya cakap ni? Ke tak setuju? Siapa tak setuju angkat tangan? Jadi banyak tak silap kita? Banyak tak silap kita? Ini kan nampak? Itulah tadabbur. Sekarang ni dah tadabbur tak? Tadabbur ni menyebabkan jiwa kita rasa, ya Allah, banyaknya tak buat. Banyaknya tugas kena buat. Faham? Ni. Jadi mereka kena tadabbur, dalami. Sebab tu nak dapat perkataan dia dubur. Dubur ni tempat apa? Kalau kita kata? Tempat akhir, penghujung maksud dia. Kalau dalam penghujung perut apa? Najis kan? Maknanya apa? Dah hadam habis tak makanan tu? Hadam habis, zat dah masuk dalam perut, ada yang zat yang nak dapat, dan yang zat yang tak berguna dia buat jadi najis. Maknanya apa? Benda tu manfaatkan habis-habisan tak? Manfaatkan habis-habisan. Sekarang ni kita baca Quran, kita manfaatkan habis-habisan tak? Tapi kita kata nak baca nak dapat pahala kan? Kan? Itu kadang-kadang. Akhirnya matlamat Quran tak sampai. Faham? Quran baca bukan matlamat utama nak dapat pahala, tak. Matlamat utama petunjuk. Nak dapat petunjuk kena berfikir dan kena buat amalan sesuatu. Proaktif. Kan? Tapi akhirnya terbalik Quran baca nak dapat pahala. Petunjuk tolak tepi. Faham? Jadi habisnya bersangka-sangka. Jadi macam mana tu? Ini kita ikut tak cara Quran dibaca yang sepatutnya selama ni? Jadi hari ni begitu. Sebab tu ada hadis Nabi, sayakunu ba'di min ummati, hadis panjang. Saya baca, sayakunu ba'di min ummati. Nanti akan datang ada sesudah aku, umat aku sendiri. Min ummati, umat aku sendiri. Yaqra'unal Quran. Mereka baca Quran. Malah mereka baca lebih banyak daripada kamu baca, sahabat sempat baca. Faham? Sahabat sebab apa? Mereka ada yang dah wafat sebelum Quran habis turun kan. Sikit je baca Quran. Dia lebih banyak lagi berulang-ulang. Yaqra'unal Quran. Tapi la yujawizu halkum. Bacaan dia tu sampai sini je. Bunyi suara je keluar. Faham? Baca Quran tak lepas daripada halkum. Maksudnya Quran ni apa? Shifa'ul lima fi sudur.
Masuk dalam jiwa, akal dia dapat berfungsikan, dapat tahu. Tapi dia baca sampai sini je, sedap sangat dia baca. Tapi tak sampai ke hati dia. La yujawizu halaqimahum. Faham? Kemudian yakhrujuna minad din. Orang dia walaupun dia baca Quran dia kata yakhrujuna minad din. Mereka keluar daripada agama. Faham? Walaupun dia baca Quran setakat sini je, tak masuk dalam hati, tak dapat petunjuk. Quran untuk dibaca saja, bukan Quran untuk dapat panduan. Kan? Mereka sedang keluar daripada agama. Mereka buat solat sama je buat cara agama, tapi rupanya tak macam punya Nabi buat dah. Tak ada roh, hilang dah semua dah. Lalu dan mereka rasa mereka betul lah. Kan? Mereka akan adakan apa yang mereka rasa bagus tu. Buatlah amalan macam-macam lagi, nak menambah lagi. Kan? Jadi mereka sedang keluar daripada agama, kama yakhruju sahmu minar ramiyah. Sama macam panah yang keluar daripada busur. Faham? Panah tembak keluar busur. Jauh. Dia akan pacak kat mana-mana saja dia pergi. Dia ikut saja. Kalau kena tempel dekat pokok itulah dia. Itu mana-mana sajalah. Jadi dia akan ikut saja apa yang dia rasa baik. Oh, ini pun boleh jadi amalan kami. Ini pun boleh jadi amalan kami. Semua dia harung sekali semualah. Jadi kemudian summa la ya'uduna fi. Lalu dia susah lagi nak balik lagi dah. Sebab apa? Dia buat amalan dia rasa, amalan saya betul lah. Faham? Amalan dia betul lah. Jadi hum syarrul khalqi wal khaliqah. Mereka itulah yang paling buruk ciptaan dia, yang seburuk-buruk makhluk yang melata ni. Ni Nabi sebut. Jadi ini juga termasuk golongan yang akan dihalau oleh Nabi lah. Baca Quran tak dia? Baca Quran dengan dia. Tapi kenapa? Kan? Tapi Nabi kata keluar agama. Sebab apa? Ni bukan ikut cara aku. Walaupun kamu pegang Quran. Faham? Jadi cara baca Quran. Bagi contoh. Saya nak ajar bagi contoh. Saya tak nak start contoh. Apa dia? Mana baca Quran ni kita kena faham. Ya, kena faham. Ya, mustahab faham Quran. Wajib. Ya, Ramadan. Ada yang ialah kebanyakan yang membaca Al-Quran betul hafal. Maknanya akan minggu ni hari ni baca 2 juz. Esok 2 juz. Tak mudah bacanya. Ya. Jadi mana caranya? Maksudnya benda ni akan jadi Ramadan ni. Benda ni akan jadi apa? Tadarus. Tapi tadarus yang hanya tinggal tadarus apa? Ya. Bagaimana cara kita nak olah balik supaya kita boleh kita ubahlah supaya sedikit yang kita baca pada Ramadan ini akan meninggal kesan. Ya, kata Imam Qurtubi, kata banyak ada ahli tafsir Quran dia kata kamu baca Quran satu ayat dan kamu faham lebih baik daripada beribu-ribu khatam. Bukan satu kali khatam, beribu-ribu khatam dia kata. Kamu baca Quran, kamu baca satu ayat dan kamu berkesan dalam hati dan kita amalkan ayat tu, itu lebih baik dan faham, itu lebih baik daripada kamu khatam beribu-ribu kali khatam. Apa makna khatam ni? Ni, khatam ni daripada perkataan mana? Ni khatam. Okey, cuba kita faham masuk khatam. Orang selalu buat khatam Quran. Istilah ni kurang baik sebenarnya. Khatam. Ada tak dalam sahabat Nabi khatam Quran? Tak ada. Tak ada dalam hadis. Khatam tak ada dalam hadis. Khatam Quran, tak ada satu pun hadis sebut khatam Quran. Tak ada. Cuba cari. Khatam ni diwujudkan oleh kata kita lah. Khatam Quran kan? Macam tutup khatam ni maknanya apa? Khatam ni maknanya seal. Bukan tamat. Tu tamat maknanya sempurna. Tu saya kata istilah tu salah. Seal ni macam ni. Ni bukan seal. Ni seal tak? Ni khatam tak? Bukan, khatam bukan macam ni. Khatam ni ada botol air. Welding lah. Welding boleh. Botol air, kita buka kan? Kita tutup. Apa tujuan khatam ni, seal tu? Supaya yang luar tak boleh masuk dalam, yang dalam tak boleh keluar. Sebab tu Allah kata, khatamallahu ala qulubihim. Kan? Kenapa? Maknanya, ilmu tak boleh masuk ke dia, dan apa yang buruk tu, syirik ke bid'ah yang dalam perut dia, tak boleh keluar. Faham tak? Jadi adakah kita buat Quran macam tu? Sebab tu akhirnya tutup je lah Quran kan.
Yang dalam Quran tak boleh masuk kat jiwa pun. Kat jiwa pun tak keluar-keluar. Tak memperbaiki apa-apa pun dalam jiwa dia. Sekarang kan tujuan baca Quran nak keluarkan, nak ubah dia jadi orang yang lebih baik kan. Tak ada pun baiki apa-apa. Cuma sangkaan saja. Faham? Itu makna khatam. Ha? Wallahu ta'ala alam. Saya tak tahu siapa yang mulakan. Tapi khatam Quran memang tak ada. Tak ada. Sebenarnya. Cari yang terbaik lah. Ha? Cari yang terbaik. Cara yang terbaik tadabbur Quran lah. Tadabbur. Ya, tadabbur Quran satu-satu. Tak semestinya ikut macam saya. Kita baca terjemah satu muka kan, macam Masjid Ridwanullah kat tempat kami ada lah. Pelajar jugalah dia, Haji Zabidi, Ahmad Zabidi. Ada kenal ya? Cikgu ya. Contohnya dia buat kat masjid pagi-pagi subuh kan. Baca satu muka kan? Kemudian dia dah boleh tadabbur lah kan. Terangkan ayat ni, ambil sedikit makna-makna dia. Oh, apa yang kita dapat ayat ni secara ringkas. Oh, barulah. Dan ramai orang, sebenarnya orang nak yang itu sebenarnya. Dia mengajak berfikir. Tapi kalau baca ni, tak semua orang lama-lama boleh baca kan. Akhirnya macam tu je, dia tak rasa apa-apa perubahan pun. Bukan begitu Quran. Sebab tu sahabat dia cara baca Quran, dia akan ajar, Nabi takkan ajar lebih. Nabi ajar ayat paling banyak 10. Nabi bukan ajar suruh baca tak. Nabi ajar dulu, baru Nabi sekarang hafal ayat ni. Dah faham ayat tu, baru dia hafal ayat tu. Macam tu. Faham tak? Sebab apa? Bila kita dah faham ayat, ayat tu lagi kita ingat, melekat kat kita. Tapi kalau kita hafal tak faham, ingat tak lepas tu? Tak ingat. Dia hafal bunyi je. Tu tipu. Macam burung kakak tu baca cakap Assalamualaikum je lah. Faham? Tapi ayat yang kita faham, kan? Kita hafal, itu yang sampai bila ada dalam hafalan kita. Betul tak? Ya, betul. Kan? Siapa lagi hebat? Kita ke sahabat Nabi? Nak ubah konsep tu kena datang kelas ni. Sekarang ni dah ubah tak konsep dalam fikiran kita bila saya ajar? Kan dia tak setuju. Siapa nak bantah? Siapa berani bantah? Faham? Jadi Style kena ubah lah. kena ubah lah cara. Tapi tak berani nak buat sebab dia rasa macam susah ni nak buat. Macam mana ustaz nak keluar-keluar? Sebenarnya senang. Sebenarnya boleh buat. Kita kena tekuni Quran. Biliklah Quran tu sungguh-sungguh. Kalau semua ahli, Ya. satu pemikiran, satu pendapat, satu bersama, tak ada masalah. Yalah. Betul kan? Masing-masing. Satu ayat. Cukup satu ayat kan? Kesan dia besar. InsyaAllah. Ini kan Cuba cikgu beritahu saya ada buat idea baru, kan? Idea. Hari ni kita tak payah tadarus nak selesaikan. Jangan tadarus dengan niat nak habis. Itulah konsep Ustaz. Saya cakap kita mengaji ni, kita tak boleh kita Ramadan. Begini kan. Ya. Perlahan-lahan sikit kan. Ya. Saya cakap betul. Mungkin masa. Apa yang kerja ni kan. Jadi, macam mana saya nak buat? Saya rasa kita, bila kita dah tahu sikit pasal, rasa kita ada tanggungjawab dalam untuk menyampaikan sedikit yang kita tahu kan. Jadi bila mungkin masa, tak payah nak kerja. Apa rugi masa? Mungkin masa bila kita Buat sikit. hari ni kita tengok sikit lah. Ha. Mungkin masa kita baca. Tu kena ubah cara fikir tu. Dia tak nampak yang banyak pahalanya bila dia faham ayat tu. Bukan banyak pahala dia baca tak tahu lagi. Hadis Nabi siapa yang baca Quran dalam satu huruf tu kan? Satu huruf dapat 10 tu. Bukannya masa awal-awal Quran turun tak ada lagi hadis tu. Hadis Nabi ni keluar masa dah ramai. Nabi nak bagi motivasi. Cikgu kata, siapa datang kelas, cikgu bagi makan lebih. Kan? Akhirnya semua datang kelas. Tujuan datang kelas apa? Tujuan datang kelas belajar supaya dapat exam, dapat lulus kan. Tapi akhirnya tujuan murid-murid datang kelas, lepas tu cikgu tu memang cikgu bagi gula-gula lah, dia kata kan. Cikgu akan bagi hadiah ke apa. Semua datang kelas rajin. Dia tengok exam semua kosong, tak faham apa. Cikgu tu agak-agak marah ke tak marah? Tak boleh terima tu. Tak boleh terima. Faham? Begitu juga kita dengan Nabi lah, dengan Allah ni. Sama. Itu hanyalah wasilah. Itu motivasi. Jangan salah faham. Kita salah faham tu. Hadis tu. Kalau tidak, tak adalah Nabi cela tadi. Hadis tadi saya baca kan. Tengok. Dia kena harmonikan antara dua hadis. Okey, Nabi kata baca Quran dapat pahala kan, 10 pahala. Tapi hadis kata, Nabi kata yang saya baca tadi apa?
Ada kaum aku nanti baca Quran tak lepas aku, Nabi kata seburuk-buruk binatang. Kenapa Nabi celah? Kan baca Quran dapat pahala. Kenapa? Sebab tak faham, tak masuk ke hati kan. Nampak? Mana boleh hadis bercanggah? Maknanya apa? Kita yang tak faham hadis tu. Nampak? Kalau macam tu hadis tu dulu bercanggah tak? Tadi Nabi kata baca Quran dapat pahala. Satu huruf kan. Sekarang ni Nabi kata baca Quran. Dia baca Quran tapi tak sampai halkum. Dia tu sejelit-jelit makhluk binatang, dia keluar daripada agama. Kenapa Nabi kata macam tu? Lawan tak dengan hadis? Hadis mana boleh bercanggah? Maknanya kita kena faham, kita yang tak faham hadis tu apa. Hari maksud hadis ni nak galakkan orang supaya jangan putus asa belajar baca Quran. Yang gagap-gagap pun dapat pahala. Faham? Dan kenapa Quran ni bukan macam kamu baca buku lain. Itu galakkan sebenarnya. Tapi bukan tujuan, bukan matlamatnya. Itu tujuannya jadi orang salah faham dan orang dicanang hadis tu je. Cuba canang hadis sekali. Pernah tak orang canang hadis tadi? Yang saya baca tadi? Tak ada. Dia canang satu hadis tu je. Dia tipu orang bagi tahu hadis ni je supaya orang gairah-gairah. Cuba buka lagi hadis ni supaya orang berfikir, hadis ni kata macam ni pula. Jadi baca kena faham. Banyak lagi hadis kena bawa. Faham? Jadi kita kena buka minda macam tu. Perubahan dah berlaku dah sedikit, banyak dah kan. Cuma kita kena bersabarlah. Ada orang-orang ya sama-sama lah sokong kan. Jadi dah? Yalah, sebenarnya kita nampak mana yang bermanfaat. Yang bermanfaat sebenarnya sekarang ni banyak tak kita rasa bila buat kan? Berbeza kan? Dulu banyak tak baca Quran? Rajin tak baca? Rajin, tapi rasa ada perubahan besar tak dengan tadabbur? Mana besar? Tadabbur satu ayat je. Banyak tak baca Quran? Sikit je kan? Tengok. Dan kita lagi rasa nak baca Quran lagi. Rasa dulu baca macam paksa diri nak baca je kan? Sebab tak tahu apa, baca je lah, percayalah iman macam tu kan. Tapi sekarang kita lagi rasa tak nak baca Quran lagi banyak. Yalah, sebab dengan tadabbur sebenarnya itu adalah sangkaan, itulah keyakinan yang tepat. Faham apa dia? Rasa gairah baca Quran sekarang gairah yang benar. Sebab apa? Kita nampak ya Allah, Quran ni beginilah rupanya. Boleh? Jadi cikgu teruskan kempen tu. Jangan putus asa. Sebab apa? Kalau lah tiba-tiba ada 2 orang je nak ikut, hebat tak cikgu? Hebatlah tu, 2 orang je, seorang je pun cukup. Berapa lama dah kita ajak dia? Berapa tahun? Ada sampai 50 tahun tak? Sebentar Ustaz, ini nak cerita sejarah. Sejarah masjid ni, maknanya kalau Ramadan kita adalah tadarus seperti kan. Tetapi 2 minggu pertama dah habis. Awal-awal. Kejap. 2 minggu pertama habis. Berapa lama sejarah tu? Maknanya lepas hari lah, kata 30 juz. Benda ni dah berlaku berapa tahun? Saya ingat dah 30 tahun dah. 30 tahun. Dah saya berada di sini lah. Maknanya kita akan buat dalam grup. Betul satu grup tu kadang-kadang 8 hari berada saya. Yang nak kejap. Pasal nanti nak kerja raya mesti kan. Tapi masalahnya sekarang saya ada lah setengah. Saya kalau kita tak Kata tak? tak apa kan. Jadi kita dapat sedikit ilmu daripada apa yang kita baca. Mungkin masa. Itulah yang. Jadi saya tak tahu apa macam mana sekarang. Jadi bila dah tak ada lagu ni, saya kata bagi hadis ni lah. Saya tulis hadis ni. Bagi hadis ni. Rugi masa. macam hadis Ustaz tadi saya ada satu guru. Saya bagi hadis dalam grup Jimat masa. Lewat. Hadis tadi saya bagi dalam grup yang saya baca tadi Hadis tu yang kata sampai kat sini tu. Ya. Saya tu mungkin kata kesan. Ya, memang berkesan. Masa bila sampai kat sini je, sampai tak ke sini. Maknanya benda ni berlarutan dalam hampir 30 tahun lah. 30 tahun dah Ustaz. Budaya. Tapi kita nak putus asa ke nak teruskan? Teruskan, dan kita nak harapkan sesuatu yang mengejutkan ke ataupun kita serah ke Allah je? Kita cuba je lah, kita tak tahu benda yang mengejutkan apa berlaku kan? Sebab apa? Dia masa tu dah ada nampak dia macam television ni program. Cuma budaya Malaysia ni dia rigid.
Jadi ni nama dia dakwah kan. Bila dakwah ni kita kena tengok siapa. Siapakah orang paling hebat berdakwah? Nabi, para nabi ya. Cuba tengok surah 29 ayat 14. Ayat 14. Tiga sembilan tujuh. 29:14. Saya baca terus dah lewat dah. Boleh tengok makna Tengok terjemahan 29 Al-Ankabut. Jumpa. Ayat 14. Jadi Allah kata walaqad arsalna nuhan ila qaumi. Kami telah utuskan Nuh pada kaumnya. Falabitha fihim alfasanah. Dan dia berada bersama dengan kaum dia hidup selama 1000 tahun. Illa khamsin. Tolak 50. 950 ribu tahun. Aman. Fa'akhadhahum tufan. Lalu berlakulah ribut banjir besar. Lalu kepada mereka kaum dia yang zalim itu. Berapa lama? 950 tahun. Okey. Jadi Nabi Nuh lama dakwah. Berapa orang ikut dia? Berapa orang ikut dia? Tak sampai 100 orang lah. Banyak 90 lebih aja. Tak sampai 100 lah. Paling sikit tak sampai lebih tak sampai 20. Paling sikit tak sampai 20. Berapa lama? 950 ribu. Maknanya apa? Adakah kaum dia semua hidup lama? Bukan. Nabi Nuh hidup lama. Kaum dia tak ada yang dah silih berganti dah. Dah mati tinggalkan anak dia pula, mak dia pesan, kamu mati nanti jangan ikut si tua tu. Dan pesanan tu diteruskan lagi. Nabi Nuh hidup lagi ni. Dia pesanlah kat anak cucu ni tak nak ikut juga, ikut cakap mak bapak dululah. Siap mati siap pesan lagi. Jangan ikut si Nuh ni memang tua tak boleh pakai ni. Terus. Bayangkan. Sedih tak? Nabi Nuh. Kita kalau kelas tak datang, seorang je datang hari ni, cikgu je datang. Saya sedih tak? Minggu depan tak nak buat kelas lah kan. Baru seminggu tak sampai lagi. Baru sebulan lah kalau bertahan tak. Jadi kita tadi 30 tahun kan. Teruskanlah. Nabi Nuh 950 tahun. 950 tahun. Yang ikut tak sampai 100. 950 tahun kita boleh bayang. Ya Allah, bersabarnya orang tua ni yang mulia ni. Nabi Nuh. Dan macam mana keadaan dia? Masa dia beritahu kita, cakap ke orang kan. Orang tu kata apa tadi? Alah, rugi masa, dia marah kita kan. Kita rasa macam, wush, dia punya cakap ni. Nabi Nuh apa dia kena? Cuba buka surah Nuh. Selama 950 tahun macam mana kawan dia buat kat dia? Si tua nyanyok ni. Dia kata macam itulah kan. Si tua ni sibuk nak nasihat ni. 71 contohnya. Nabi Nuh alaihissalam. Apa mereka buat? Tengok Nabi Nuh punya baik dia. Tengok pesanan dia daripada ayat yang pertama. Ayat 4, kita terus ayat 4. Tengok apa dia punya mission utama. Nabi Nuh kata 570. Surah 71 ayat 4. Itu surah 570. Ayat 4. 71 ayat 4. Jadi antara isi utama Nabi Nuh dakwah, ani abudullah ayat 3 tu, abdikan diri kepada Allah dan bertakwalah dan taatlah kepada aku. Ikutlah Nabi Nuh. Kemudian kenapa yaghfir lakum? Jadi Nabi Nuh minta ampunkan dosa mereka kamu. Dia akan ampunkan kamu dosa-dosa kamu dan wa yuakhirkum ila ajali musamma, dan berikan kamu hidup tempoh yang tertentu. Jadi ni satu lagi. Sifat dakwah ni dia penuh dengan rahmat. Nabi kata ikutlah kita ni banyak dosa, kita nak Allah ampunkan kita. Mudah-mudahan Allah juga ampunkan awak, sahabat saya yang saya sayang ni. Saya macam tu, orang-orang akan rasa macam betul juga. Faham? Dia penuh dengan ni.
Sabarlah tu maknanya perlukan sabar. Maknanya apa? Tunjukkan rasa yang kita ni nak apa dia. Ya Allah, saya nak Allah ampun dosa saya, dan awak juga saya harap sangat Allah, kita sama-sama Allah ampunkan dosa. Dengan kita, mari kita faham ayat-ayat Allah ni. Mudah-mudahan itu melembutkan hati dia sikit. Dia nampak. Dan qala, apa dia kata? Rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Aku dah berdakwah kaumku siang malam. Kita mungkin Ramadan tu je. Ataupun kan waktu tertentu saja. Dia siang malam. Apa mereka buat? Falam yazidhum da'i illa firaran. Setiap kali aku cakap, tak ada benda lain melainkan mereka bertambah jauh. Bukan tambah dekat, tambah jauh. Tambah benci dengan aku, tambah macam-macam lagi. Wa inni kullama da'awtuhum, dan setiap aku berdakwah pada mereka, ajak mereka ni supaya Allah ampunkan mereka. Maknanya apa? Bayangkan dia ajak dan kata Allah ampunkan, ya Allah ampunkanlah dia ni, ampunkanlah dia ni. Tak pernah pun dia kata Allah laknatlah dia, tak ada. Allah ampunkan dia. Nampak tak? Satu lagi punya bersabar yang Nabi Nuh ni. Dan ja'alu asabi'ahum fi adhanin. Pernah tak kita cakap, masa kita tengah cakap dia tak dengar buat yang ni? Pernah? Tak ada pun sampai macam tu kan. Tutup telinga depan kita, biadab tak? Tapi kita tak sampai macam tu. Ni Nabi Nuh, tengok macam mana, 950 tahun. Maknanya lagi dahsyat tak kita atau dia? Jauhnya sabar dia kan. Jadi kita pun lebih patut lebih sabar. Bandingkan sikit je, teruskan dengan sabar, dengan penuh kasih sayang. Tengok. Dan masuk telinga, wastaghshaw thiyabahum wa asarru wa astakbaru istikbara. Dan bukan macam tu bayangkan tengah macam ni ambil ni, tarik baju tutup, ramai-ramai semua keluar. Oh ya Allah, macam mana rasa kakak? Tak pernah kan macam tu kan? Masih lagi kita cakap lain diikut kan? Ini tak, sampai apa dia buat cakap apa pun semua macam tu. Bayangkan. Hujan besar tak ni? Hujan besar. Berapa lama hujan ni? Ya Allah. Beza kan? Itulah dakwah. Sabar. Sebab apa yang boleh buka? Allah. Kita terus kempen, jangan berhenti. Faham? Terus doakan, doa. Jangan lupa, itu satu yang paling terakhir. Sebenarnya tengok, liyaghfir. Bila kita nak doa, ya Allah ampunkanlah, tadi tu dia kata apa? Dia kata buang masa, ya Allah bukalah hati dia, ampunkanlah dosa dia. Dia tak tahu, ya Allah. Doakan tu masa sendiri. Masa kita seorang, ingat tadi sahabat kita doakan dia masa gitu. Itulah yang kita mungkin lupa nak buat kan. Buat yang tu insya-Allah. Mudah-mudahan kita Allah akan buka. Boleh ya? Cikgu insya-Allah. Dengan Ramadan ni berjaya. Balik ni terus doa terus ingat balik tadi, dan terus kempen lagi. Balik rumah doa lagi. Boleh ya? Okey. Nak mula dia yang berat sikit. Ya? Nak mula tu berat sikit. Buat perubahan sikit kan. Cara dia buat. Mungkin dah ada yang boleh berkongsi kot. Cikgu boleh confident kongsi ayat-ayat yang kita dah belajar kan. Pun buka terjemahan tu terabur sikit. Surah Fatihah, surah apa? Surah Al-Baqarah kan. Ayat-ayat depan ke surah Fatihah yang kita dah belajar tu, cuba kongsikan sikit kan. Sama-sama tadarus membaca makna tu dan kefahaman. Biarlah satu ayat je. 20 Ramadan dapatlah berapa? 20 ayat. Tak apalah. 20 ayat surah Al-Baqarah satu juzuk. Satu juzuk surah Al-Baqarah tu sebenarnya banyak senang cerita dah. Habis dah, cukup dah. Surah Al-Baqarah kan? Lagi-lagi yang boleh terjemah. Lagi-lagi yang boleh terjemah. Tak khatam rugi, sebenarnya khatam tu dia. Tak dapat kain Ustaz. Tak ada pakai blackout. Bukan, jangan tertipu dengan tu dah. Memang ini satu benda yang payah untuk yang macam kami, yang macam kami Instagram dakwah yang macam kami buat ni, kami nak tadabbur kan. Memang ada halangan, ada ustaz yang marah ni. Sebab dia kata, mana apa baca Quran tak ni kan. Tak baca saya dapat apa. Bukan maksud kita macam tu, tak. Dia kadang-kadang dia pusing pula. Kita kata baca Quran tak ada pahala. Mana dia kita kata macam tu? Bukan. Faham Jadi dia tukar pula kadang-kadang sebab itulah. Jadi kita nak, kita tak boleh innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tak boleh bagi petunjuk orang yang kau cinta pun, apatah lagi yang orang kau tak dapat pun.
Kan? Yang kita sayang, kita sama dengan kita selama ni pun tak boleh kalau dia tak nak. Apatah lagi orang yang luar ni. Lagilah kena sabar. Tapi walakinnallaha yahdi may yasha. Allah yang beri petunjuk pada siapa yang dia tahu hatinya. Dia tahu nak pilih siapalah. Jadi mudah-mudahan pukul 4 dah. Tak habis ayat ni ya. Jadi mereka iktiraf hati ni. Ni maksudnya fasuhqan, maka apa? Yang kita bimbang ni, yang kita bimbang jauh daripada rahmat Allah. Jadi amalan-amalan itu antaranya amalan apa yang Haji tanya tadi kan, iaitu cara kita ni dengan Quran berbeza dengan cara para sahabat Nabi dan para sahabat. Mungkin juga apa, takut apa, rupa-rupanya suhqan juga, Nabi halau juga kita. Faham? Waliyah bila ni patut kita bimbang. Dan sebenarnya bimbang macam ni bagus tak? Mana lagi bagus? Sangka baik okey je ke, atau untuk benda yang tak nampak ni kan, yang depan ni sangka baik okey saja ke, ataupun lebih banyak bimbang? Sifat orang beriman mana? Sifat orang beriman ni dia lebih banyak sangka baik dengan ni ataupun lebih banyak bimbang? Kena tengok sahabat. Sahabat ni Huzaifah, Abu Bakar, Umar, dia lebih banyak sangka baik kita ahli syurga, tak apa buat macam ni apa, ataupun dia bimbang dia munafik. Kan? Ibnu Umar masa dia hidup, Ibnu Umar ni anak Umar Al-Khattab. Dia sempat bertemu dengan 40 orang sahabat lagi yang sampai wafat mereka ni semua. Dia kata apa? Aku tak pernah temui pun seorang pun daripada 40 orang lah kira-kira aku jumpa, melainkan semuanya bimbang yang mereka tu termasuk dalam munafik sepanjang hidup. Itu sahabat tu. Ada tak dia bimbang, kita ni sahabat Nabi, Nabi dah bagi tahu, saya hadis lagi, Nabi dah bagi tahu kita ahli syurga, nak bimbang apa? Tapi mereka bimbang, kita relax je. Bahkan kita bertahankan pula. Baca Quran baca apa? Baca saja, dapat pahala. Tak bimbang langsung. Kalau tak dapat macam mana? Mana lagi patut bimbang? Betul tak? Ni masalah kita ni salah fikir. Tak fikir macam Quran suruh fikir. Tak fikir macam mana sahabat Nabi fikir. Akhirnya macam itulah kita. Ditipu daya saja oleh syaitan dengan mudah, kan? Yang lebih patut orang beriman dia lagi, sebab tu sahabat lagi banyak nangis bila baca cerita pasal orang kafir. Sebab dia sangat bimbang, dia tak yakin pun. Ya Allah, sebab apa? Masuk syurga ni dia rasa tak layak sangat dengan amalan dia. Begitulah. Tapi kita tak pula, ditipu pula oleh, kan? Ni kadang kena betulkanlah. Cuba sampaikanlah. Boleh video ni boleh sampaikan. Ni video ni kongsikan. Mudah-mudahan ada yang tengok. Kan? Kadang ada sekat tengok lain macam ni, saya tak nak terima, dia tak tengok pula. Mudah-mudahan doakanlah insya-Allah. Jadi sekadar tu dulu, nanti kita sambung ni. Ashabis sa'ir tak habis hari ni. Jadi sekarang ni maksud suhqan, dan Nabi juga sebut kalimah ni kan. Bila? Ketika di telaga nanti. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang apa, Nabi invite kita. Pertama, macam mana bukti dia? Macam mana kita dengan Quran? Tengok di situ. Sebab apa? Nabi ni bawa apa? Quran satu-satunya. Litunzira qaum. Nabi diutuskan Iqra dengan wahyu pertama, iaitu Quran yang mulia ni, dan kita membacanya. Jadi pandang cara baca kita, macam mana kita dengan Quran. Adakah macam Nabi baca tak? Sama tak? Kalau tak sama, usahakan untuk bagi sama sebaik yang mungkin. Boleh InsyaAllah. Ada soalan lagi? Kumpat lah. Jadi banyaklah kan orang guna Quran ni untuk majlis tertentu macam itu ini kan, tanpa ikut. Sahabat Nabi ada tak khatam Quran? Ada tak yang habis hafal? Contohnya Ibnu Umar habis surah Baqarah berapa tahun? Ibnu Umar anak Umar, dia habis surah Baqarah 12 tahun dengan faham sekali semua lah. Dan ada sahabat Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud semua, dia dah khatam lah Quran kan. Bukan khatam lah, dia dah habis lah semua kan. Ibnu Abbas dia adalah ahli Quran. Ibnu Mas'ud ahli Quran. Tanya dia ayat mana, dia tahu tempat turun mana, dia tahu semua. Ada tak dia buat majlis khatam Quran? Ada? Tak ada kan? Siapa lagi hebat yang hafal dan faham Quran? Siapa lebih patut kau nak buat majlis khatam Quran? Ibnu Abbas lah. Kan? Faham Cukuplah perbandingan itu je untuk kita tengok, ya Allah, ini selari tak? Tak selari lah. Faham? Kita kadang-kadang tak pun khatam Quran bila majlis kahwin kan. Contohnya, lepas tu buatlah satu ni kan. Bukan khatam pun, baca daripada surah apa? Duha. Itu main-mainkan Quran tak? Main-main ke tak main?
mempermainkan kan? Untuk itukah Quran yang mulia ini, wadduha, banyak ayat-ayat menakutkan cerita neraka dalam tu kan? Dia biar berlalu begitu saja. Tengok drama hantu takut tak? Takut kan? Tengok drama ni tengok betul-betul kan? Takut kan? Sejam je kan? Macam Quran je tu berlalu. Ayat neraka cukup banyak dalam tu. Ayat cinta, fawailul lil musallin, semua ada dalam tu. Rasa apa-apa tak? Ya Allah. Faham? Quran ni innahu laqaulun fas wa ma huwa bil haz. Ini kata-kata putus. Apa putus? Bila keputusan dia mutamat, tak boleh buat apa-apa dah nanti. Dan dia bukan main-main. Macam tengok movie yang takut tadi, seram tu. Takut. Sebenarnya main-main je, lepas tu tak ada apa-apa pun. Kan? Tapi punya takut. Quran ni tak rasa takut. Tunggu nanti kamu akan takut ni. Faham? Wa'iyadzubillah. Jadi banyak kan kita senang mainkan kan? Jadi Nabi nanti takut kita, Nabi kata apa? Kon, pergi. Mereka ni mengganti benda yang kau tak pernah buat pun mereka buat. Tak patut mereka buat macam ni. Faham? Boleh terima tak? InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan dapat peringatan. Sama-sama dapat manfaat. Kita betulkanlah. Biasakanlah yang sebenarnya betul. Dan betulkan yang tak betul tu. Dia biasa tu. InsyaAllah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.